Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah menyedia beberapa ulasan pencerahan bersabitan dengan kenyataan saksi-saksi pada hari ini 17 September 2025 di Mahkamah Inquest Kota Kinabalu, Sabah, ya, dan beberapa siasatan yang juga saya temui, ya. Saya akan menyentuh satu isu dulu, iaitu di mana seorang ibu menolak postmortem atas jasad anaknya. Cuba kita tengok dulu, ya. Fatwa Kebangsaan, Majlis Fatwa Kebangsaan Muzakarah kali ke-8 24-25 September 1984. Muzakarah memutuskan bahawa hukuman asal bedah siasat, ya, ke atas mayat orang Islam adalah haram. Kerana itu ia mencacatkan kehormatan mayat. Namun, ya, ia juga menjadi harus apabila ada keperluan yang mendesak untuk kepentingan awam, seperti siasatan jenayah, mengetahui punca kematian atau tujuan perubatan dan pendidikan yang memberi manfaat kepada manusia. Ringkasnya, muzakarah tersebut bahawa postmortem itu haram secara asas, tetapi harus dilaksanakan bila ada darurat ataupun masalah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kes mana-mana kematian yang mencurigakan, polis arahkan postmortem. Keluarga Muslim biasanya diberi penjelasan bahawa hukum Islam membenarkan dalam keadaan darurat. Hospital Queen Elizabeth dan pihak mufti negeri akan selalu menyandarkan keputusan kepada fatwa kebangsaan. Setakat ini, tiada fatwa khas di Sabah yang menolak atau mengubahkan fatwa kebangsaan mengenai postmortem, ya. Seorang doktor yang bernama Dr. Logaraj Rata, pegawai forensik, ya, Hospital Queen Elizabeth Sabah, ketika memberi keterangan bahawa beliau telah menjelaskan kepada ibu mangsa Puan Nuraidah kepentingan bedah siasat pada 17 Julai. Penjelasan telah dibuat sebanyak, katanya, 2 kali. Namun ibu mangsa tidak bersetuju untuk melakukan bedah siasat, kemudian menandatangani surat akuan enggan bedah siasat mayat atas kemahuan sendiri. Dalam borang itu juga ada perenggan, ya. Keluarga menyatakan mereka tidak mengasyaki wujud unsur jenayah dalam kematian Zarah, ya. Ini biasa terkandung dalam setiap borang yang disediakan. Soalnya, apakah Ibu Zarah memahami para tersebut? Allahu a'lam, ya. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, seorang ibu yang baru sahaja kehilangan anak gadisnya dalam usia remaja. Perasaan takut, trauma, sedih bercampur bau. Dalam keadaan ini, apa saja yang melibatkan jasad anaknya pasti sukar diterima. Bagi Ibu Zarah, cadangan agal jenazah dibedah dirasakan seperti menambah luka yang belum pun sempat sembuh. Beliau mahu anaknya segera disemadikan, disempurnakan fardu kifayah tanpa ditangguhkan. Beliau juga tidak sanggup membayangkan tubuh anaknya dibelah atau disentuh lagi selepas meninggal dunia. Mungkin, ya, besar kemungkinan ini adalah antara puncak emosi yang mendorong penolakan awal Puan Nuraidah, ya. Dalam Islam, kita kena tahu, tubuh seorang Muslim selepas kematian perlu dihormati. Rasulullah SAW pernah menyebut, mematahkan tulang mayat itu sama seperti mematah tulang orang hidup. Inilah pegangan ramai waris apabila berdepan dengan cadangan postmortem. Maka tidak heran bagi saya jika Ibu Zarah berpegang pada fahaman bahawa mayat tidak boleh disentuh atau dicemarkan lagi. Kepercayaan ini lahir daripada rasa ingin menjaga kehormatan anaknya sesuai dengan tuntutan agama. Namun, pada masa yang sama,
hukum Islam juga ada ruang kelonggaran, seperti yang saya sebut di awal mukadimah saya. Ini Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1984 memutuskan bahawa postmortem adalah haram secara asas kerana ia mencacatkan kehormatan mayat. Tetapi yang menjadi harus, bahkan boleh jadi wajib apabila ada keperluan mendesak seperti siasat jenayah, mencari kebenaran tentang punca kematian atau mengelakkan fitnah terhadap orang yang masih hidup. Tiada fatwa negeri yang bercanggah dengan fatwa kebangsaan ini, maka secara syarak, jika wujud kematian mencurigakan, postmortem adalah dibolehkan. Selain fakta agama, ada juga fakta budaya dalam banyak komuniti Muslim di Malaysia. Wujud pegangan bahawa jenazah harus segera dikafan dan dikebumikan. Apa-apa tindakan yang melambatkan proses ini sering dilihat sebagai tidak wajar. Ibu Zarah mungkin merasakan bahawa menangguhkan kebumian demi proses forensik adalah satu bentuk melambatkan hak anaknya untuk kembali ke tanah. Ada juga ketakutan tentang stigma atau aib sosial, bimbang jenazah anaknya diperdebatkan secara terbuka atau menjadi bahan sensi di luar. Namun dari sudut undang-undang, jika sesuatu kematian disifat mencurigakan, pihak polis dan mahkamah boleh mengarahkan postmortem walau tanpa persetujuan keluarga. Ini termaktub dalam kanun tata cara jenayah. Sebab itu, meskipun penolakan awal dibuat oleh Ibu Zarah, proses inkuest dan bedah siasat tetap berlangsung kerana mencari kebenaran adalah lebih utama untuk keadilan. Apa yang kita boleh pelajari dari keadaan ini? Penolakan awal seorang ibu bukanlah tanda melawan untuk undang-undang atau agama, tetapi satu tindak balas emosi yang normal. Dari kacamata Islam, menjaga kehormatan jenazah adalah wajib, tetapi menegakkan kebenaran juga satu tuntutan. Maka kisah penolakan Ibu Zarah sebenarnya memperlihatkan dilema antara naluri keibuan, keperluan mencari kebenaran, dan dalam Islam kedua-duanya tidak bercanggah kerana menghormati jenazah tetap dilakukan, tetapi kebenaran juga mesti ditegakkan demi keadilan. Yang penting, pasukan khas dari Bukit Aman, PDRM teruslah menyiasat dan mahkamah terus mencari penyebab kematian dengan memanggil ramai lagi para saksi-saksi kes kematian Zarah Karina yang dikatakan cedera akibat jatuh dari satu ketinggian. Kita sama-sama bersedekah Al-Fatihah untuk arwah Zarah. Sila like, share dan komen.